Hamparan pasir putih dan lautan biru mendamaikan mata memandang. Di sebalik keindahan alam ini, ada insan yang mengemudi rezeki demi sesuap nasi. Haslina Suzana Mokhtar melayari kehidupan bersama 3 cahaya matanya, hasil perkongsian hidup bersama suami Iskandar Muhammad yang bekerja sebagai nelayan. Biarpun hidup serba sederhana, namun rezeki datang tanpa diduga. Pernah berimpian memiliki kediaman sendiri, Suzana atau mesra disapa Ana, menzahirkan rasa syukur bila impian menjadi kenyataan. Tahun 2020 mengubah perjalanan hidup Ana sekeluarga. Inilah hadiah paling bermakna buat mereka. Sebuah rumah sumbangan pihak Tenaga Nasional Berhad TNB dengan usaha sama Yayasan Diraja Sultan Mizan YDSM. Di bawah projek Baiti Jannati, kediaman indah ini kini dihuni Ana sekeluarga dengan penuh bahagia. Tak sangka lah kan sebab hak saya metok ni rumah-rumah biasa je kalau boleh. PPRT pun dah okey dah. Tu dalam 2-3 kali jugalah wakil daripada pihak-pihak tu pergi tu. Dia kata insya-Allah awak akan dapat rumah. Mereka tengok saya layak, mungkin rezeki lah tu. Mengharap tu memang mengharaplah untuk selesa anak-anak, selesa saya sendiri. Alhamdulillah dapat. Memang suka sangat. Yayasan Diraja Sultan Mizan YDSM, sebuah yayasan amal dilancarkan pada 19 Julai 2005 bersempena ulang tahun keputeraan ke-43 ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah. Misi yayasan ini adalah untuk membantu masyarakat setempat melalui pelbagai projek yang dilaksanakan mereka. Hasil kerjasama pihak Tenaga Nasional Berhad TNB dan YDSM dalam projek Baiti Jannati di Terengganu ini antara agenda utama pihak YDSM. Tanggungjawab ini bukan sahaja untuk memperkasa sosioekonomi dan budaya rakyat, malah program kerjasama strategik ini dapat menyalurkan manfaat secara terus kepada golongan sasar. Tuanku ingin memperkasakan, mempertabatkan sosioekonomi rakyat Terengganu khususnya dan Malaysia amnya. Sehingga kini daripada tahun 2019 apabila projek ini dilaksanakan di Terengganu, Baiti Jannati atau Rumahku Syurgaku telah membina 45 buah rumah Baiti Jannati. Jadi bagi pihak Yayasan Diraja Sultan Mizan, saya amat mengalukanlah dan saya harap program ini akan berterusan di Terengganu. Sudah 4 tahun teduhan indah hasil sumbangan pihak TNB ini memberi keselesaan dan sebagai pelindung dalam menjaga keselamatan mereka sekeluarga dengan baik. Bagi Nur Alia Natasha Iskandar, 19 tahun, rumah ini melengkapi kehidupan dia dan adik-adik. Nak belajar, nak ajar adik-adik pun seni. Juga tempat luar, selesa. Kalau dulu tu nak belajar, tak tahu nak belajar ke mana. Rasa susah lah. Ana dan keluarga pernah mengharungi kepayahan hidup sewaktu menetap dalam sebuah teratak kecil yang juga dijadikan warung. Hasil binaan ahli keluarganya sendiri. Tidak pernah mengeluh atau menyesal dengan ujian hidup yang ditakdirkan buat mereka. Malah keluarga ini yakin ada hikmah indah di sebaliknya. Kena duduk situ sebab macam kita nak sewa masa tu pun dengar kewangi, tak berapa muzik dengan suami kerja pun kerja sekali dengan orang juga. Tapi bagi saya dengan anak-anak ni alhamdulillah selesa dah tu. Memang selesa lah. Untuk panas hujan tu memang boleh lah. Macam selesa bagi saya. Setelah berpindah ke rumah Baiti Jannati ini, kesihatan adik bongsu Nur Akishah Najwa 8 tahun semakin pulih daripada serangan asma. Setiap kali mengimbau keadaan adiknya sewaktu masih menetap di rumah lama, ia mengundang rasa sebab kepada Alia. Sukalah dia sihat. Kalau dulu tu, ya dengan hak kedua tu je lah duduk rumah ke. Tupai rumah rumah nenek.
risaulah dengan kesihatan adik. Tengok adik masa dia leluh tu, memang sial lah kayak bila ingat balik tu. Sedih lah. Sokongan daripada keluarga serta jiran tetangga mendorong Ana dan keluarga untuk sentiasa tabah. Ismail Mat, mantan timbalan pengerusi di kampung ini, turut bersyukur dan gembira melihat perubahan hidup Ana sekeluarga setelah mendiami rumah pemberian pihak Tenaga Nasional Berhad TNB ini. Masa dulu, hidup dia memang susah lah. Sebab dia tengok keadaan rumah dia pun memang orang kata bukan macam rumah. Tak bertambah keluarga dia, suami dia pun kerja ke laut gitu aja. Jadi saya rasa itulah saya usahakan cari kerja untuk dia. Nak dapat bukan senang. Kalau nak biar gitu, rugilah. $1 sejuta nak dapat rumah ni. Rumah bagaikan istana indah untuk didiami. Amanah daripada pihak TNB ini dihiasi dan dijaga rapi. Ana yang gemar menghias kediaman, memahat azam untuk menjaga harta berharga ini sebaik mungkin. Jika ada kesempatan, Ana akan mencari ilham untuk mendekorasi rumah dengan caranya sendiri. Sebab fikir gini, mungkin macam rumah sendiri kan. Kalau macam rumah sewa ni, terbatas lah nak buat gana-gana pun sebab rumah orang kan. Ni rumah sendiri. Buat mana kita selesa, kita sedap kelih, okey, kita buat. Itulah kata macam saya ni nak dapat tu boleh dikategorikan susah jugalah. Lepas tu saya fikir saya dapat dengan rumah free. Apa saya akan jaga molek. Inisiatif TNB dalam menjalankan tanggungjawab sosial membantu menyediakan kediaman kepada mereka yang memerlukan telah mengubah definisi kehidupan buat Ana sekeluarga. Tiada yang lebih bermakna selain dapat berteduh dalam istana kecil ini. Biarpun sederhana, namun inilah syurga indah yang menjadi lambang kebahagiaan yang menyinari hidup Ana sekeluarga. Episod kehidupan keluarga ini mempunyai jalan kisahnya yang berbeza. Kehidupan mereka umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Lebih 20 tahun Mat Sabri Abdul Rahman sekeluarga mendiami rumah pusaka peninggalan neneknya. Rumah yang semakin usang di mamah usia. Masa-masa mula kahwin hari itu, duduk rumah mak mertua. Sampai lebih kurang seminggu, nenek pun meninggal. Lepas tu, duduklah dah sebulan. Lepas tu mungkin nak bahagi pusaka kot. Lepas tu dia jual lah dengan harga 1,000. Saya pun belilah. Sampai sekarang saya duduk sini. Dulu keadaan sempurna lah. Rumah lama kan biasalah. Tiang pun tiang temesu. Jadi ni rumah ni uzur lah sekarang ni. Melihatkan struktur fizikal rumah ini, ia semakin uzur, malah keadaannya yang tidak stabil mengundang bahaya ketika hujan ribut atau angin kencang. Isteri Mat Sabri, Norizan 42 tahun, bimbang dengan keselamatan keluarganya. Mula-mula duduk tu tak ada benda lah. Dah lama-lama duduk. Kalau angin, hujan, air lalu ni, saya suruh anak saya lari lah. Saya pun lari. Suruh abang saya lari. Sebab takut lah. Kalau goyang kuat-kuat rumah saya ni. Beberapa bulan yang lalu, sebahagian dapur rumah ini roboh. Namun Norizan bersyukur dia dan anak-anak selamat. Masa saya balik di masjid, saya pun balik. Saya nak masak. Lepas tu bunyi macam dalam bilik air tu gutuh. Turun saya pun, jiran saya ni katalah ke saya, benda kat mana? Dia tanya saya, riuh-riuh kat mana? Lepas tu kata, macam ke dapur kat mana nak gutuh. Lepas tu, ia pun gutuh lalu. Ketika cuaca buruk, jiran mereka Rosmawati Jusoh sering menumpangkan keluarga Sabri untuk berteduh di rumahnya. Dia macam hari hujan ke, hari angin yang kuat ke, ribut ke. Biasanya dia orang datang sini lah.
Sebab dia orang pun macam takut tak selesa tinggal sana kan. Takut rumah dia tu goyang kan. Macam saya pun sedih lah sebab memang dah lama duduk macam tu, memang dah lama dah. Dapur dia tak ada pun macam dah dekat 10 tahun dah. Biarpun hidup melarat, tulang 4 kerat yang ada diguna sebaik mungkin demi menambah rezeki buat keluarga. Bukan sekadar bertugas membersihkan kawasan kubur, banyak lagi cara yang dicuba untuk meraih pendapatan. Pernah bekerja sebagai nelayan dan juga pemandu lori, kini Sabri beralih menjadi buruh kasar membina rumah. Dengan pengalaman lebih 20 tahun, dia cuba membaiki rumahnya sendiri mengikut kemampuan. Sapian Ismail begitu kagum dengan semangat ayah kepada 4 cahaya mata ini yang dikenalinya sejak 10 tahun yang lalu. Sebagai majikan, dia juga banyak membantu Sabri sekeluarga meringankan bebanan yang ditanggung. Okey, Alhamdulillah. Rajin kerja. Rajin kerja. Tak ada masalah. Apa saya, kalau segi patuan ni sepatutnya dapatlah. Pasal dia susah orang. Hujan dengan nak sekolah tanggungan dia. Benda tu okeylah kalau boleh. Mintanya biar cepat boleh. Pasal rumah ni nak utuh kan. Biarpun ada yang tidak sanggup menghuni di teratak usang ini, namun bagi Sabri dan keluarga, inilah syurga bahagia mereka yang penuh dengan kasih sayang. Kepayahan hidup yang dilalui Sabri tidak membataskan hubungan silaturahimnya bersama saudara mara. Malah abang iparnya, Muhammad Zaki Abdullah, sentiasa berharap permohonan untuk mendapatkan rumah Baiti Janati daripada pihak Tenaga Nasional Berhad TNB bakal diluluskan. Adik-beradik dia tu kalau memanglah simpati, tapi dia orang bukan dari kalangan orang senang atau orang kaya lah. Setakat batu, kalau bagi duit-duit sikit-sikit tu atau barang dapur tu bolehlah. Kalau nak buat rumah sebuah untuk dia tu tak dapatlah. Sebab saya kat Layang tinggal kat rumah tu 2 orang je dengan isteri, anak-anak semua dah kahwin ya. Jadi kalau ada yang lebih tu kita bagi kat dia. Biasanya dalam 2 kali seminggu. Kediaman ini hanya mempunyai 2 bilik tidur. Bagi anak-anak bujangnya, ruang tamu menjadi tempat mereka beradu. Sabri bersyukur anak-anak tidak pernah merungut terpaksa melalui hidup yang serba kekurangan. Namun, besar harapan Sabri untuk mengubah nasib dia sekeluarga. Mendiami rumah Baiti Janati ini lebih 4 tahun. Ana amat menghargai dengan sumbangan berharga yang diberikan. Sewaktu sesi ziarah oleh pihak Tenaga Nasional Berhad, ia bagaikan penghargaan buat Ana di atas kesudian TNB bertandang ke istana kecilnya. Kami di TNB mengikuti prosedur telah pun ditetapkan oleh pihak Ibu Pejabat, di mana garis panduannya telah jelaslah. Terutamanya mesti daripada golongan asnaf ataupun mereka-mereka yang memerlukan. Dan kami juga membuat beberapa tapisan. Terutamanya kami telah pun membuat tapisan di Maidam, iaitu Majlis Agama Islam Terengganu, untuk memastikan penerima-penerima ni memang mereka-mereka yang layak menerima bantuan perumahan lah. Dan kami juga akan pergi ke lokasi terbabit, menyiasat sendiri keperluan ataupun tahap keadaan mereka-mereka yang kami pilih lah. Wakil dari pihak YDSM turut hadir melawat Ana sekeluarga dan bangga melihat perubahan dan semangat Ana. Ternyata amanah daripada pihak TNB untuk menjaga rumah ini tidak disia-siakan. Ucapan tu kepada TNB, Yayasan Diraja, terima kasih banyaklah. Memang saya dengan suami ni nak goyakkan macam tak terkata lah ke. Memang nak ucap terima kasih pun memang tak terucap.
Macam TNB ko sendiri, Yayasan ko sendiri, lepas tu YB sendiri, hak tapak tanah ni ke. Memang terima kasih banyak. Bakar-bakar hak dapat rumah ni ke. Misalnya jagalah molek. Jaga molek. Sebab orang kita tu, kita jaga molek lah. Sebab kita nak duduk. Selesa. Kita tengok kita selesa. Biar orang tengok kita pun selesa juga. Maksudnya orang tengok kita ni ada perubahan. Jelas terpancar suasana kegembiraan mendampingi keluarga ini. Semoga nasihat dan sumbangan rumah Baiti Janati daripada pihak TNB ini terus mewarnai kehidupan Ana sekeluarga. Jauh di sudut hati Sabri, dia juga inginkan kebahagiaan buat mereka sekeluarga. Rezeki tidak pernah salah alamat. Keluarga ini bakal membuka lembaran baharu dalam diary kehidupan mereka. Tatkala Sabri menerima perkabaran bakal diziarahi oleh pihak Yayasan Diraja Sultan Mizan YDSM, pihak Tenaga Nasional Berhad TNB, juga Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu MAIDAM. Ia bagaikan ada sinaran cahaya gemerlapan yang bakal menyinari hidupnya sekeluarga. Untuk maklumannya, program ini telah pun dimulakan pada tahun 2008 lagi. Jadi kami sebenarnya telah pun berjaya lah dalam program ini mengubah banyak keluarga daripada tahap kemiskinan kepada tahap yang lebih elok. Kami memberi beberapa lagi modal insan kepada mereka, memberi nasihat, dan kami juga kalau mereka ada anak-anak yang besar, kami bawa anak-anak mereka untuk mempelajari bidang kemahiran ataupun memberi sagu hati untuk mereka meneruskan pengajian. Jadi itulah usaha yang kami di Tenaga Nasional lakukan kepada masyarakat dan juga rakyat Malaysia. Hasil usaha sama pihak TNB dengan YDSM, Sabri bakal memiliki kediaman impiannya. Pihak MAIDAM turut membantu Sabri menyediakan rumah sewa sementara menunggu rumah baharunya siap dibina. MAIDAM merupakan satu badan berkanun negeri yang bertanggungjawab untuk mengurus hal ehwal agama Islam dan adat Melayu di negeri Terengganu. Dan apa jua hal ehwal yang berkait dengan Islam, kecuali perkara yang berkait dengan hukum syarak dan pentadbiran keadilan. Saya dapati ada dua bantuan yang boleh pihak MAIDAM pertimbanglah. Yang pertama sekali ialah bantuan sewa rumah. Sementara kita menunggu pembinaan rumah baru menerusi inisiatif ini, kalau melihat kepada keadaan rumah ni, kita dapati bahawa rumah ini memang agak tidak selamat untuk diduduki. Saya sentiasa memberi galakan dan mengingati serta menasihati bahawa ini harta yang diberi. Jagalah seperti harta sendiri. So jadi ini amanah yang dilaksanakan oleh TNB bagi pihak penggunanya, rakyat Malaysia. Jadi kita sebagai penerima, kita wajar menjaganya dengan penuh baik. Dan ini jadikan tempat ini untuk memudahkan anak-anak kita, tempat belajar, tempat keselesaan belajar dan sebagainya. Saya dan keluarga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TNB, Yayasan Diraja, MAIDAM dan mana-mana yang terlibat untuk program membantu untuk saya mendapatkan sebuah rumah impian saya. Saya merasa alhamdulillah bersyukur kepada Allah kerana impian saya ini akan tercapai. Kabar gembira ini dikongsi bersama ibu tercinta. Hilang segala kebimbangan saat Sabri terpilih untuk menerima sebuah rumah Baiti Janati daripada pihak TNB demi meneruskan kelangsungan hidupnya. Kadang tu duduk rumah dia, anak dia. Kalau hujan tu kadang-kadang makcik mikir. Mana kedudukan dia. Susah hidup, susah. Susah anak susah, ibu pun susah. Banyak-banyak terima kasih. TNB, makcik Sultan Mizan, wak mana yang tolong tu banyak-banyak ucap terima kasih. Makcik berdoa minta Allah minta sihat tu berpadang, minta panjang umur. Makcik bersyukur tolongkan makcik ni. Inisiatif murni daripada pihak Tenaga Nasional Berhad
TNB bersama Yayasan Diraja Sultan Mizan YDSM dan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu MAIDAM bakal mengubah kanvas kehidupan keluarga ini. Semoga cahaya indah kekal mewarnai kehidupan semua keluarga di Terengganu ini. Semoga pihak Tenaga Nasional Berhad TNB juga terus menyantuni impian dan menyinari harapan setiap insan.